warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, mari seperti mana biasa kita mulakan kuliah setiap petang Ahad kita di sini. Sama-sama kita merendahkan diri, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah dan kurnianya petang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan lagi iman kita. Kerana dengan kekuatan iman itulah mampu kita mengalahkan segala hasutan-hasutan syaitan, mampu kita menundukkan segala kehendak nafsu kita, mampu kita meninggalkan segala urusan-urusan peribadi kita, untuk kita sama-sama menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban sedikit waktu, datang beramai-ramai semata-mata untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa di antara nikmat masa ini satu nikmat yang sangat penting lagi mustahak. Dengan masa inilah manusia nanti akan dapat berjaya ataupun kecundang di akhirat. Sebab itulah Allah turunkan surah Al-Asr, yang Allah sumpah wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu akan dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang Allah berikan iman kepada mereka, wa amilus solihat, lantaran iman itu mereka tukar gantikan dengan bentuk amal soleh, wa tawasaw bisabr wa tawasaw bil haqq, mereka saling menasihati, ingat memperingati akan kebenaran, dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan petang yang berbahagia ini salah satu daripada tanda kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, mudah-mudahan waktu yang sedikit yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala ini akan Allah tukar gantikan dalam bentuk pahala, yang pada minggu lalu kita sebutkan bahawa pahala ini tidak akan hilang. Dia berkekalan dengan kita, bukan saja sekarang di dalam kubur, dan insya-Allah yang paling utama apabila kita berhadapan dengan Allah di mahkamahnya. Pahala inilah yang bakal menjadi penentu nanti kita selamat ataupun kecundang, ke kanan ataupun ke kiri. Cuma pada minggu lalu saya garis bawah bahawa pahala hanya akan hilang, diambil balik sekiranya di dunia ini kita ada menganiaya orang, ada memfitnah orang. Itulah hadis yang masyhur yang Nabi sebut, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah yang dinamakan muflis ataupun bankrupt? Bila sahabat-sahabat mengatakan orang-orang yang bankrupt itu orang yang tidak ada harta, maka kata Nabi, tidak. Sebenarnya yang dikatakan orang yang bankrupt itu ialah apabila berhadapan dengan Allah di mahkamahnya dengan membawa banyak pahala, akan tetapi satu persatu pahala itu diambil kembali
Kerana ada orang yang datang menuntut ketika di dunia. Orang yang banyak pahala itu ada menganiaya dan melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan minda kita. Buka minda kita besar-besar, buka hati kita besar-besar dan seluas-luasnya, supaya kita hari ini nak jadi orang yang baik. Baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sesama manusia. Mudah-mudahan pahala itu berkekalan, dan mudah-mudahan pahala itulah yang bakal menyelamatkan kita nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebagai menyambung beberapa kuliah yang lalu tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yakin salah satu daripada rukun iman, iaitu kita beriman kepada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang Nabi sebutkan, hadis Jibril, wa tu'mina, yang mereka itu beriman bi qadri khairihi wa syarrih. Beriman kepada qadar Allah sama ada yang baik ataupun tidak baik. Kita bukan belajar bab rukun iman, tapi sekadar nak mengingatkan kembali. Di kalangan ahli sunnah kita meyakini dua ayat yang harus berjalan selari. Yang pertama, kita yakin firman Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak mengenai kami melainkan apa yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih cantik dan molek, lebih tepat lagi i'tiqad akidah kita terhadap ayat tersebut, kita juga kaitkan dengan ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sehinggalah kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Jadi kita yakin yang mana Allah telah mentakdirkan sesuatu, tapi kita tak tahu. Yang jelas Allah perintahkan kepada kita supaya kita menghindari perkara-perkara yang tak baik dan berusaha kepada yang baik. Itu maksud yang kita jelaskan. Kalaulah ada orang yang misal kata tak berani pegang api kerana kepala dia tahu bahawa kalau kita pegang api melecur tangan kita, dia tak boleh cakap kalau takdir Allah api ini tak akan yang ini membakar. Dia tak berani. Tak ada satu pun manusia yang waras pemikiran, bila kita suruh pegang api dia cakap pegang, jangan takut. Dia, kalau Allah cakap tak terbakar, tak terbakar. Tak ada. Semua orang tak berani pegang. Artinya akal yang sihat ini mengatakan bahawa kita disuruh menghindari diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kan tetapi kita juga yakin api yang sifatnya harus membakar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di antara kekuasaannya melalui mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Nabi Ibrahim dimasukkan kepada api yang sungguh besar, Allah yang mengatakan, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ibrahim. Ini i'tiqad al-sunnah. Kita disuruh menghindari daripada perkara yang tak baik kerana akal yang sihat mengatakan demikian. Tapi di saat yang sama, sebagai seorang yang beriman, kita yakin takdir Allah SWT mengatasi segala benda yang ada dalam kepala kita. Dia tak boleh yakin tentang takdir Allah. Dia cakap, jalan kat tengah-tengah PIE ya. Tak ada orang berani langgar. Kalau langgar pun itu takdir Allah SWT. Ada berani? Tak ada. Ini yang kita sebutkan. Kenapa saya bawakan perkara ini? Dia kaitan dengan apa yang kita sedang lakukan ini. Orang yang datang belajar sebenarnya mereka yakin dengan ayat Quran. Man yahdihillah fala mudilla lahu. Kalau Allah nak berikan hidayah kepada seseorang, tak ada orang yang boleh menyesatkan. Tapi kita tetap datang petang ini beramai-ramai kerana kita tahu hidayah ini perlu dicari. Kerana dia tak datang begitu saja. Orang Melayu cakap, yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang, secupat tak akan jadi segantang. Ilmu ni kena cari. Dengan adanya ilmu nanti kita dapat memupuk, memelihara, menyemai iman kita. Ini yang saya sebutkan banyak kali. Jadi apa yang anda lakukan? Menepati syariat, menepati agama seperti mana anda yakin tentang yang ini hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang pagi keluar pergi kerja sampai malam baru balik. Kita tanya apa pasal, dia kata cari rezeki. Kita cakapkan dalam Quran Allah mengatakan wallahu khairur razikin.
Allah lah yang paling baik memberi rezeki. Kenapa anda tak duduk rumah diam-diam tak payah kerja je? Dia keluar nak cari makan, dia tak. Padahal kata Allah lah yang memberi rezeki. Begitulah apabila orang yang bekerja keras mencari rezeki, kerana dia tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum melainkan dia yang kena rubah. Kalau nak kenyang, kena makan. Dan kalau nak makan, kena ini ikhtiar supaya kita dapat membeli makanan. Akan tetapi saat yang terakhir kita tetap mengatakan, macam mana kita makan pun Allah lah yang menentukan segala-galanya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dia menjadi satu kekuatan yang kita ni terus nak mencari-cari, yakni ilmu, supaya dengan ilmu inilah nanti dapat kita istiqamah dengan iman yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah SWT akan takdirkan bukan saja kita hidup dalam keadaan beriman, wafatnya kita juga dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kuliah keluarga kita pada setiap petang Ahad di sini yang juga diartikan dengan pelajaran akhlak. Kita bincang masalah adab, karena kita ketahui bahawa di antara message, di antara risalah yang besar yang Nabi bawa di muka bumi ini adalah untuk membersihkan, menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada minggu lalu kita dapat selesaikan hadis yang ke-9, iaitu menurut bab yang ke-14, bab fil iktisadi fil ibadati. Bab mengajarkan supaya kita menjadi orang yang seimbang, kejar bersungguh-sungguh untuk mencari surga, tapi menepati syariat, tidak menganiaya orang lain, apatah lagi diri sendiri. Kita bincang panjang lebar hadis yang ke-150 menurut urutan buku Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, hadis yang ke-9 itu 3 minggu kita pelajari baru selesai. Bagi saya sederhanalah. Kalau anda lihat hadis tu, budak-budak cakap bukan saja panjang sangat. Kesimpulan dan pengajaran yang boleh kita ambil secara ringkas, sebenarnya mempunyai 7 ataupun 8 hadis-hadis sahih yang digabungkan menjadi satu. Kerana matan hadis tersebut adalah yakni sama, lebih kurang mahfumnya sama. Dia saling kuat menguat, bantu-membantu untuk kita memahami maksud dan tujuan pengarang membawakan hadis tersebut. Hadis yang sah lagi kuat itu diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang digelar Abu Muhammad. Beliau ini nama sebenarnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Kita cerita panjang 2 beranak ini, sejarah beliau. Kisah yang bersangkut paut dengan bagaimana beliau dinasihati oleh Nabi SAW ketika Nabi diberitahu oleh yakni bapaknya sendiri, apabila beliau ni terlalu kuat sangat atau melampau-lampau melebih-lebih di dalam beribadah. Yang dicontohkan dalam hadis itu puasa hari-hari sampai tak nak berbuka, sampai tak hormat tamu. Baca Quran ni satu malam kalau boleh nak khatam. Solat malam bukan saja tak nak tidur, dengan isteri pun tak nak bersama. Termasuk yang paling hot, sampai tidak menghormati ayahnya. Saya peribadi ni tak heranlah kalau anda nak marah kalau mengulang-ulang dalam bab ini. Peribadi ni memang saya tak boleh terima kalau ada anak-anak yang durhaka, tidak menghormati kepada ayah dan ibu. Peribadi saya memang tak boleh terima dalam kepala saya. Ni bukan kerana pengaruh tengok cerita si Tandang, bukan. Tapi bukan saja terlalu banyak ayat-ayat Quran yang qat'i, yang tak boleh lagi dipertikaikan. Begitu juga disusuli dengan ratusan hadis-hadis sahih yang menceritakan masalah yang bersangkut paut dengan kewajipan untuk kita berbuat baik kepada ayah dan ibu. Bahkan apabila ada orang yang tidak menghormati ayah dan ibu, apatah lagi durhaka, perkara tersebut sangat-sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Orang yang mengandungkan kita, yang melahirkan kita, yang memelihara kita,
orang yang bersusah payah mencari nafkah untuk besarkan kita, tiba-tiba ada orang yang tidak, yakni menghormati ayah dan ibu.